tak terkecuali juga aku sendiri nak tengok performance Safawi Rashid ni macam dulu, macam Safawi era 2017, 2018. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel 433 Malaysia. Untuk video kali ini aku nak share dengan korang semua tentang reviewku bagi perlawanan persahabatan antara mangsa Taiwan di antara pasukan Malaysia menentang pasukan Maldives. Okey, untuk rekod pasukan Malaysia, aku rasa korang semua dah tahu kot. Sebelum ini pasukan Malaysia telah pun menang perlawanan bertemu dengan pasukan Kemboja dengan jaringan yang agak besar lah, iaitu dengan jaringan 4-0. Manakala untuk pasukan Maldives pula, kali terakhir mereka menghadapi perlawanan ialah pada bulan 9 hari itu, dan diorang main perlawanan persahabatan menang dengan pasukan Laos dengan jaringan 3-1. Manakala perlawanan sebelum itu lagi mereka menang dengan pasukan Brunei 4-0. Okey, serta bab tu kita masuk sikit bab line up pasukan Harimau Melaya. Ada beberapa orang pemain yang telah pun dikekalkan kedudukannya. Seperti perlawanan sebelum ini menentang pasukan Kemboja mereka ada, dan dalam perlawanan menentang pasukan Maldives ni pun mereka ada. Antaranya ialah Faisal Halim, Ruven Tiren, Syahrul Nazim, Khuzaimi Fi'i, Azam Azmi Murad. Manakala antara yang tidak dikekalkan dalam kesebelasan utama ialah seperti penjaga gol Kalamullah, David Rolly, Stuart Wilkin, Lita, Syami Izwan. Antara pemain yang masuk menggantikan mereka ialah di posisi penjaga gol Syahan Azmi menggantikan Kalamullah. Lepas itu Brandon Gang masuk, Mukhairi Ajmal masuk, Safawi Rashid masuk sebagai first E. Dominic Tan pun ada dalam first E game ni. Okey, settle bab lah. Kita masuk sikitlah kepada bahagian perlawanan. Kalau kita tengok untuk separuh masa pertama, sebenarnya dalam 10 minit ke 15 minit yang pertama, game nampak agak seimbang, yang mana pasukan Maldives ni sebenarnya berjaya mengimbangi perlawanan. Kalau kita tengok, pasukan Maldives ni berjaya menyerap tekanan daripada pasukan Malaysia, dan disebabkan serapan tekanan daripada pasukan Maldives tu, kita nampak macam game ni 50-50 lah. Macam susah betul kan game ni. Kalau lawan Kemboja itu nampak juga yang Malaysia ni boleh pegang game daripada awal-awal game. Tapi untuk menentang pasukan Maldives ni, tengok dia punya size fizikal apa semua. Jadi disebabkan itu antara salah satu faktor lah yang mereka berjaya mengimbangi perlawanan buat 15 minit pertama. Jadi selepas 15 minit pertama tu dah nampak dah skuad Malaysia ni berjaya ambil alih perlawanan. Nampak yang pemain-pemain, player-player pasukan Malaysia kita ni dah pun mula serasi. Sebab ada di antara mereka ni yang sebelum ni tak main langsung. Contohnya macam Brandon Gan, Mukhairi Ajmal, Safawi Rashid pun game sebelum ni masuk sebagai sub. So untuk dia orang serasi dalam game pertama mereka lah, kita kata game pertama mereka selepas mereka tak bermain secara full game sebelum ni, agak susah sikit lah untuk mereka mencari keserasian apa semua. Dominic Tan, Syahan Azmi rasa tak ada masalah kot dekat bahagian penjaga. Cuma untuk player-player yang ada untuk bermain dekat posisi atas je lah yang nampaknya macam mengalami kesukaran sikit. Dan apa yang aku nak sentuh untuk separuh masa pertama, nampak pada bahagian tengah, iaitu midfield pasukan Harimau Melaya kita ni nampak macam agak kurang kreatif sikit lah. Nampak macam mudah sangat sangkut. Mungkinlah sebelum ini kita ada David Rolly dengan Lita yang mengawal bahagian tengah. Tapi untuk game Maldives ni, Brandon Gan dengan Mukhairi Ajmal, nampak mereka dalam 10 hingga 15 minit pertama tu agak struggle sikit lah untuk mengawal bahagian tengah padang tu. Dan gol pertama skuad Malaysia ni hadir ketika Malaysia melakukan serangan, dan gol tersebut ialah hasil kesilapan pertahanan pasukan Maldives itu sendiri. Kononnya nak buat lari bola, last tertinggal bola, Darren Lock tak berhenti, dia pergi push up, akhirnya dia berjaya skor gol pertama skuad Harimau Melaya dalam perlawanan ini. Masuk separuh masa kedua, kita boleh nampak lah yang skuad Harimau Melaya ni seperti biasa memegang perlawanan, terus push up, tak bagi ruang langsung untuk pasukan Maldives. Kadang-kadang pasukan Maldives ni ada buat serangan, bukan kata tak ada langsung, tapi itulah dia orang ni sebenarnya boleh main, cuma kualiti pemain-pemain pasukan Maldives ni agak kurang lah. Mungkinlah dia orang ni kurang pendedahan ke macam mana, aku tak pasti lah. Tapi dia orang ni boleh main, cuma kualiti yang ada pada pasukan mereka ni agak kurang sikit lah berbanding dengan skuad Harimau Melaya yang dilihat mempunyai kelebihan dalam bab tu. Mereka ada kelebihan daripada sizing fizikal. Fizikal dia orang besar apa semua. Dia orang ni kan orang pulau, so besar sikit lah. Tapi mereka tak ada kelebihan dari segi kualiti permainan. Manakala Malaysia pula body kecil, badan kecil, tapi daripada segi kualiti permainan apa semua, Malaysia ada. Selain itu juga, antara yang mencuri tumpuan kita dalam perlawanan ni ialah kelibat Safawi Rashid. Macam yang aku cakap, Safawi Rashid sebelum ni masuk sebagai pemain sub, pemain gantian yang
pada game menentang pasukan Kemboja, dia masuk menggantikan kapten pasukan Faisal Halim, dan dia masuk time itu pun dia jadi kapten. Untuk pasukan ni pun start dengan Safawi Rasid, dia jadi kapten dalam perlawanan menentang pasukan Maldives ni. Tapi apa yang mencuri tumpuan tu ialah bagaimana kita tengok prestasi Safawi Rasid ini agak struggle sikit. Dia nak ambil balik, dia nak cari balik performance dia tu. Mungkinlah antara salah satu faktor dia kurang minit permainan. Macam kita tahu Safawi Rasid dekat JDT sejak musim ini dia kurang bermain, kurang minit permainan. Dia masuk pun sebagai super sub, masuk pun sebagai pemain gantian saja sebab pemain yang ada dekat posisi dia tu terlalu ramai dan lebih ramai yang menunjukkan potensi yang lebih baik lah daripada dia. Jadi itulah antara puncanya yang Safawi Rasid ini dalam perlawanan menentang pasukan Maldives ni kita tengok agak struggle juga. Sebenarnya ramai penyokong, tak terkecuali juga aku sendiri, nak tengok performance Safawi Rasid ni macam dulu, macam Safawi era 2017, 2018, 2019. Memang time tu Safawi ni meletup kau lah. Ramai yang rindukan kelibat Safawi ni macam Safawi yang dulu. Jadi untuk game ni dia agak menyepi, agak struggle sebab kalau kita tengok ada beberapa dia punya gelecekan, dia punya turning pun tak berapa nak menjadi, selalu sangkut apa semua. Jelah dia masih lagi tengah mencari performa dia yang setelah sekian lama hilang. Jadi apa-apa pun untuk Safawi, kita doakan yang terbaik untuk dia. Semoga dia mendapat semula tune. Semoga dia mendapat kembali sentuhan berbisa dia. Dan untuk separuh masa kedua pula hadir lagi 2 gol daripada pemain-pemain skuad Harimau Malaya. Gol kedua dihasilkan oleh Faisal Halim. Hasil lorongan cantik daripada Darren Lock yang terus diberikan kepada Faisal Halim. Mula-mula aku ingatkan offside sebab play itulah defend Maldives tu. Asyik nak angkat tangan je kerja dia. Tak ada. Gol pertama pun nak angkat tangan. Second goal pun nak angkat tangan juga. Tak ada. Second goal, bola tu tak offside dan dikira gol. Dan gol ketiga hasil daripada kemasukan pemain gantian yang sebelum ini bermain dalam first E menentang pasukan Kemboja, tapi dalam perlawanan ini dia masuk sebagai pemain gantian. Pemain tersebut ialah pemain naturalisasi terbaru kita iaitu Lita. Dan dalam game ni yang tukar assist kepada Lita tu Sergio Aguero. Dan bila sebut pasal Sergio Aguero yang tukar assist kepada Lita ni, kalau ingat baliklah yang game sebelum ni pun, aku rasa game menentang pasukan Maldives ni pun Sergio Aguero masih lagi mencari-cari rentak dia sebenarnya. Masih lagi tak jumpa tune dia. Ada juga yang mempertikaikan sebenarnya kenapa tak mengasuk Hakimi Azim Rosli, pemain penyerang pasukan KL City. Kenapa nak bagi masuk Sergio Aguero? Aku tak pasti kenapa Kim Panggon memilih memasukkan Sergio Aguero berbanding memasukkan Hakimi Rosli itu. Mungkin dia ada perancangan yang lain ke macam mana, itu aku tak tahulah. Aku tak ada lesen coach. Aku just bagi tahu apa yang aku nampak saja. Mungkin Kim Panggon ada taktikal yang tersendiri, formasi yang tersendiri, ataupun ada sebab yang tersendiri. Itu semua atas Kim Panggon lah. Jadi untuk game ni Malaysia menang dengan jaringan 3-0. Dan selain itu juga antara salah satu fakta yang menarik dalam perlawanan ni, korang kena tahu ada 6 Hassan yang bermain dalam perlawanan ini untuk pasukan Maldives. Aku nak sebut nama pun aku tak ingat. Tapi nanti aku letak poster tu, 6 Hassan yang main tu. Ui, banyak betul Hassan. Semua Hassan player dia. Jadi itu sahaja daripada aku untuk video kali ni. Macam biasa, kalau korang ada komen tentang perlawanan Malaysia menentang pasukan Maldives ni, jangan lupa untuk komen dekat ruangan komen. Dan macam biasa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube 433 Malaysia. Channel YouTube ni channel YouTube baru, jadi perlukan sokongan daripada anda semua. Kalau korang tak sokong kita orang, siapa lagi nak sokong kami? Jadi jangan lupa untuk teruskan sokongan anda kepada Bola Sepak Tempatan. Kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.